حسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Jadi alhamdulillah muslim-muslimat, yang pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih beri peluang dan ruang kepada kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim-muslimat, hari ini insya-Allah kita akan baca bab korban daripada kitab Matla' Badrain. Baca bab geban daripada kitab Matla' Badrain. Moga-moga baca daripada kitab ni, maknanya lepas ni kalau ada kekeliruan benda ke, boleh rujuk kitab lalu. Taklah jadi cakap di mulut, tapi boleh tengok di kitab. Jadi insya-Allah muslim-muslimat, hak amba ni amba pegang hak Jawi lah. Ada pun hak dengan muslim-muslimat tu amba photostat hak Rumi. Amba photostat hak Rumi, boleh pakat tengok lah, insya-Allah muslim-muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhabis hari ni lalu ni bab gebang. Kita perhabis bab gebang hari ni lalu. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كتاب الأضحية. Boleh baca udhiyah, boleh adhiyah, boleh. Sama ada alif tu dhammah ke fathah ke boleh. Ya tu tasydid ke tak tasydid boleh. Apalah hak tu kita tak payah. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum udhiyah. Bermula udhiyah itu sunat muakkad. Apa makna sunat muakkad? Yakni sunat kuat tuntut. Syarak suruh sangat kita buat gebang pada setiap tahun. Sunat muakkad yakni sunat yang kuat tuntutan syaraknya. Yang mana syarak suruh sangat kita buat. Berbeza dengan beberapa mazhab lain. Antaranya mazhab Hanafi sebut gebang wajib tiap-tiap tahun. Gebang wajib tiap-tiap tahun pada mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i sunat muakkad. Apa makna sunat muakkad? Sunat kuat tuntut. Kepada siapa? Bagi orang haji, orang-orang yang buat haji. Orang-orang haji dengan makna orang-orang yang buat ibadah haji. Orang buat haji, sunat muakkad dia ambil gebang. Dan lainnya sini siapa? Yakni golongan yang cukup 4 syarat. Lainnya di situ dengan makna orang yang cukup syarat. Apa syarat dia? Pertama, Islam. Orang kafir kalau ambil gebang tak sah. Syarat pertama mesti Islam. Yang kedua, mestilah dia ini, kata para ulama, merdeka. Hamba tak sah buat gebang. Yang ketiga, kata ulama, syarat hak jadi sunat muakkad tadi, iaitu dia ini mestilah baligh. Okey, bila sebut baligh sunat muakkad, jadi masalah, timbul satu persoalan. Dah kalau budak-budak tak balik kita buat gebang, mana cerita? Kata ulama, selepas dia balik ke lagi kena gebang mula. Gebang tu hukumnya harus sah gebang. Tapi bukan sunat muakkad, harus sahaja. Cuma kena ingat molek, gebang kepada kanak-kanak, hak kena buat gebang, guna pitih ayah, guna pitih toki. Tak boleh guna pitih budak-budak. Haram hukumnya guna pitih budak-budak. Walaupun budak wizing. Dek, budak umur 7 tahun. Dek, jadi dalam bank adik ni ada 7,000. Ayah nak masuk sebahagian gebang untuk adik. Ayah ambil deh 600. Adik izin tak? Adik kata ambil lah ayah. Umur 7 tahun. Hukum dia tak sah. Sebab apa? Kerana dia bukan ahli tasarruf. Budak hak tak balik, dia tidak hukum ahli tasarruf. Dia tidak ada hak untuk buat perpindahan harta. Budak-budak tak boleh. Sebab tu kata para ulama, tidak sah. Mestilah orang baligh. Kalau orang tak balik, boleh buat gebang. Tapi syarat mesti guna pitih
Ayah ataupun toki. Ayah dengan toki wak rebang ke anak tak perlu minta izin. Kayak gini siapa bab dia kita bahas lagi. Okey, pegang sampai situ dulu. Syarat yang keempat untuk jadi sunat muakkad rebang, kata para ulama, mestilah orang tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, maka tidak menjadi sunat muakkad dia rebang. Contoh memang miskin, maka tidak sunat muakkad. Dan tiada wajib, yakni dalam mazhab Syafi'i tak wajib rebang. Melainkan hak jadi wajib rebang bila? Melainkan apabila dinazarkan dia. Seperti katanya, bagi Allah atasku bahawa aku perbuat udhiyah dengan ini. Dia jadi wajib dalam mazhab Syafi'i rebang dua masalah. Okay. Faham tak? Mazhab Syafi'i rebang asal hukum rebang sunat muakkad. Rebang dalam mazhab Syafi'i jadi wajib dua masalah. Masalah pertama rebang jadi wajib iaitu rebang nazar. Dia nazar nak rebang, maka rebang jadi wajib. Contoh dia kata, kalau anak boleh pergi anak boleh masuk Ngabah City, aku nak rebang tahun ni sebahagian. Masuk sungguh boleh, maka wajib jadi rebang. Berapa? Dia nazar. Cuma kita sebut sama dah, hukum nazar mesti berlafaz. Nazar ni mesti berlafaz. Tak berlafaz tak jadi wajib nazar. Ustaz yang berniat, ustaz nak masuk sebahagian piti pula, tak cukup warna cerita ustaz. Maka kata para ulama, niat tu lafaz ke tak? Tak, tapi main litah-litah gitulah dalam hati. Wajib ke tak? Tak. Dia mesti berlafaz. Yalah. Atau pada hukum nazar. Ni masalah payah. Kan kita sebut, dia rebang jadi wajib dua masalah. Pertama nazar. Atau pada hukum nazar. Dia bukan nazar, tapi seolah-olah nazar. Dia panggil benda korban muayyan. Ni kitab kita ni tinggi. Kitab matlak ni tinggi muslim-muslimat. Jadi awal-awal kitab ia cerita bab payah dah. Korban muayyan. Contoh mana? Hukum nazar, seperti aku jadikan ini udhiyah, bahkan manakala berkata ia udhiyah, jadi wajiblah dan haramlah ia makan daripadanya. Maksud gua ni gini, dia eret lembu. Orang tanya, nawam dia lembu rebang, maka apa hukum? Rebang tadi jadi wajib. Kita ulang balik masalah. Apa makna korban muayyan? Dia tentu rebang. Tengok lafaz dia guna. Seperti aku jadikan ini udhiyah, bahkan manakala berkata ia udhiyah, jadi wajiblah. Guna. Contoh dia eret lembu, eret kambing. Orang tanya, nawak dia kambing nawak rebang. Maka apa hukum? Rebang jadi wajib. Oh ustaz, nawak gitu saya. Ni nanti tak sebut. Rebang jadi wajib. Dah lepas ni kalau orang tanya, nak jawab dia. Orang tanya nak jawab dia. Jangan tanya. Kayak jadi wajib. Apa itu? Dah. Ataupun nak ambil kertas, tepek di lembu. Ini korban. Kata ulama, kalau tak embuh jadi wajib, mesti qaid dengan sunat. Nak jawab dia? Rebang sunat. Bila sebut rebang sunat, maka tak jadi wajib. Tapi kalau dia itlaqkan rebang tanpa qaid dengan mana-mana sunat, maka rebang tak jadi wajib. Tapi ni dak timbul muslimat. Bapa, kita ni tengok lembu hari nak meleh. Pah akak jual beli, mana lembu hamba? Dak timbul ni masalah dulu. Tapi boleh jadi, tapi ingat muslimat, ni orang beli binatang rebang untuk dia. Kalau dia tokil lembu, hak tu dah masuk lah. Tokil lembu masa hamba mengajar kita ni, tokil lembu kata, padang main gitu ustaz. Lembu baru siapa 200 ekor kandang, orang mari tanya, nak ambil lembu? Kita pun jawab lembu rebang.
Dah kan nak melih belaka 200 ekor. Oh, parok main gitu Ustaz. Dia gini, asas korban muayyan. Ni isu ni kena faham lah. Korban muayyan iaitu dia tentu lembu tak di lembu gebang tanpa dia itlaq, tanpa dia qaid korban tak ni korban sunat, maka gebang tu jadi wajib. Gebang jadi wajib. Ini pendapat majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i. Majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i. Melainkan beberapa pendapat ulama yang kecil, sebahagian kecil saja kata korban tadi tak jadi wajib. Dia jadi wajib kalaulah dalam hati dia niat nazar, baru jadi wajib. Kalau tak ada niat nak nazar, tak jadi wajib. Jelas tak? Masalah gebang ni faham ke tak? Muslimat faham ke tak? Korban muayyan ni. Tak faham? Jelas? Tak dengar? Hah? Tak aja dengar? Okey, kita ulang gini. Dengar. Ni isu penting ni. Jangan gitu. Isu penting. Ni gini. Korban dalam mazhab Syafi'i jadi wajib dua masalah. Korban dalam mazhab Syafi'i wajib dalam dua masalah. Masalah pertama, bila dia nazar. Tak apalah, nazar kita belajar dah. Hak tu bab nazar faham lah. Yang kedua dipanggil korban muayyan. Dia bukan nazar, tapi ambil hukum nazar. Sebab tu dalam kitab sebut pada hukum nazar. Dipanggil dalam kitab-kitab Arab dipanggil korban muayyan. Yakni benda korban yang binatangnya ditentukan. Contoh masalah gua ni, dia erat lembu ataupun dia duk balik lembu rumah dia. Dah erat lah, buat balik lembu rumah. Wi rupu orang tanya, nak ambil lembu ah? Nak buat gebang. Jawab nak buat gebang tu, maka gebang tu jadi wajib. Korban tadi jadi wajib. Dah apa implikasi korban wajib Ustaz? Wajib sembelih, wajib sedekah belaka, haram ambil walaupun sedikit. Yang ingat kambing, orang tanya nak ambil kambing, nak buat gebang melih kambing tu jadi wajib. Wajib sedekah belaka daging kambing, haram makan walaupun sedikit. Tu implikasi dia. Benda dia panggil korban muayyan. Korban nazar, korban muayyan, wajib sedekah belaka. Tak boleh ambil walaupun sedikit. Dah Ustaz, dah nak jawab dia pas ni. Maka hak tu kena qaid dengan korban sunat. Jawab dia, gebang sunat. Tak ada sunat, maka jadi wajib gebang. Melainkan pendapat segelintir ulama dalam mazhab Syafi'i. Segelintir ulama dalam mazhab Syafi'i. Tapi pendapat ini bukan pendapat majoriti, tapi kalau orang awam bolehlah nak pegang, iaitu kalaulah korban muayyan iaitu tak jadi wajib, melainkan kalau dia niat nak nazar. Kalau niat nak akhbar saja, maka tak jadi wajib. Jelas dah? Setakat ni jelas. Ibu-ibu belakang jelas. Sebab kita baca bab udhiyah ni, biar rebang orang panggil dia dengan ilmu. Biar dengan ilmu, bukan dengan adat semata-mata. Orang gebang tiap-tiap tahun tahu, kita gebang tiap-tiap tahun. Tapi daripada sudut kefahaman hukum, tak. Tu kita sebut jelas sesa. Kitab ni tinggi sikit ni, tapi tak apalah, ngaji orang panggil. Sebab tu masalah korban muayyan ni masalah payah. Tapi tak apa, kita terang insya-Allah. Maka apa hukum korban tadi? Jadi wajiblah ia korban. Dan haramlah ia orang gebang tadi makan daripada binatang korban. Yakni benda wajib sedekah belaka. Kalau dia makan sedikit, wajib dia pergi cari balik daging metah lain, ganti semula. Wajib cari daging lain, ganti balik. Kena pergi pasar. Makan ada banyak mana? 0,5 kilo. Maka kena pergi pasar beli daging 0,5 kilo, sedekah mula ke fakir miskin. Kalau tak, haram hukumnya. Makan daripadanya, tetapi tiada wajib dengan umpama katanya pada ketika sembelih. Bismillah, Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Kerana diqasakkan tabarruk dengan dia. Maksud kan tak di anak khabar. Dalam kitab sebut, korban muayyan ni korban benda. Korban hak kita tentu. Ini korban aku, maka ia jadi korban muayyan.
Dah guana pula kalau kita sebut masa nak sembelih tau. Kan masa kita nak sembelih kan, sunat kita bertakbir, sunat kita berselawat. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Bismillah, hadza minka wa ilaika, fataqabbal minni. Kalau kita tukang melih untuk kita. Kalau melih untuk orang, fataqabbal minhum. Kita pun zerat sembelih. Dah tu jadi korban muayyan ke tak? Kata ulama, tak. Sebab apa? Tabarruk. Benda maksud tabarruk, ambil berkat. Jelah. Dan masuklah waktunya waktu rebang. Apabila naik matahari pada matahari hari nahar. Dan lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya. Dan 2 khutbah yang ringan keduanya. Dia start boleh kita melih rebang ni bila? Naik matahari. Yakni benda waktu syuruk. Waktu syuruk. Lepas tegak buat 2 rakaat hari-raya hak ringan, 2 khutbah ringan. 2 khutbah ringan maksud benda? Khutbah hak rekah. Wajib-wajib. Bismillah. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia pun duduk. Naik khutbah kedua. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat. Okey, khutbah ringan tu. Buat apa? Cukup rukun. Semayang hak ringan, yakni semayang hak cukup-cukup qada-qada hak wajib je. Jadi kalau kita letak masa gak lebih kurang 5 minit je. Jadi start waktu syuruk. Contoh syuruk pukul 7. Kita letaklah contoh pukul 7. Pukul 7. Lepas gak 2 khutbah ringan, 2 semayang hak ringan, 7-5 minit. Maka lepas 7-5 minit boleh dah sembelih. Walaupun ia dak semayang, walaupun ia dak pergi khutbah. Orang pergi sembahyang raya, ia dak pergi setarang. Buat apa? Banyak lembu nak melih kan? Dak apa dak? Boleh dah. Sah dah rebang. Jelas tak? Bukan hamba terang laju kan? Hamba terang laju sebab kita nak terang panjang ni. Hak depan. Ke laju dah? Dah okey dah tak? Dak faham kat kita tanya mula. Tetapi afdal ditakhirkan dia sembelih. Afdal ditakhirkan sembelih tadi kepada lalu masa yang tersebut daripada naik matahari qada segala. Maksud mana? Ia matahari naik ke 7. Naik segala, yakni masuk waktu duha. Jadi hak learning kita buat rebang pukul 8.30, 8.45, comel dah tu. Waktu afdal dah tu. Jadi hak kita buat, masyarakat kita buat learning, molek dah. Dan berkekalanglah waktunya waktu rebang tadi hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik yang 3. Yakni benda boleh rebang dalam mazhab Syafi'i 4 hari. 10 hari nahar, 11, 12, 13. Hak ni mu'tamad mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hambali, Maliki, Hanafi 3 hari je boleh buat rebang. 10, 11, 12. Sebab tu ulama kata dak comel kita rebang raya kepak. Sebab apa? Kerana ulama berkhilaf pendapat masalah hari kepak tu sah ke tak. Mazhab Syafi'i kata sah, tapi mazhab lain kata tak. Maka ulama kata kurang comel raya kepak. Tapi kalau nak buat juga tak ada masalah, cuma dak comel. Hak paling afdal nak buat rebang raya pertama. Sebab apa raya pertama afdal? Sebab sepakat para ulama raya pertama sah. Mazhab Hanafi kata sah, mazhab Syafi'i kata sah, mazhab Maliki kata sah, mazhab Hambali kata sah, mazhab Az-Zahiri pun kata sah. Ada satu mazhab yang terpencil dipanggil mazhab Az-Zahiri, yang dibawa oleh Daud Az-Zahiri dengan Ibn Hazmin Az-Zahiri. Dia kata sah kak. Kalau mazhab Az-Zahiri sehari je sah buat rebang 10 Zulhijjah. Tapi sebab tu ulama kata afdal rebang raya pertama. Kurang comel raya kepak kerana ulama berselisih pada masalah ni. Mazhab Syafi'i boleh rebang siang ataupun malam. Cuma malam ni dak comel. Apa dak comel? Orang kata kedekut daging. Allah melih apa waktu malam ni macam nak susuk daging ni. Waktu ulama kata dak comel waktu malam. Selagi takut dak sah. Gelap. Jelas nama muslim-muslimat. Okey, sambung.
3. Maka dikerjakan dia dahulu daripada masuk waktu atau kemudian daripada keluarnya, tiada memadai udhiyahnya. Kalau dia buat dak 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah melih dah buat rajin. 9 Zulhijjah melih dah. Guana hukum? Hukum dia kata para ulama, rebang tadi dak sah. Ataupun ia buat rebang 15 Zulhijjah. Sah ke tak? Tak. Okey, timbul isu. Ini kena jelas sikit. Gini. Dia masalah rebang dengan masalah takbir lain. Takbir raya dia ada 2 jenis takbir. Ingat molek. Takbir dia ada 2 jenis takbir. Pertama dipanggil takbir mursal. Takbir mursal. Yang kedua dipanggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad, apa makna takbir muqayyad? Takbir selepas semayang. Tu panggil takbir muqayyad. Takbir mursal, takbir duduk saja-saja takbir. Duduk atas motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. JPJ pun lalu sebelah. Warna cerita nampak jin. Ataupun duduk kucah dodo malam-malam, esok nak raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tok laki kata bini japi benda pula dapur. Ataupun duduk pasar nasi, duduk saja-saja, takbir mursal, berpanjangan, duduk saja-saja. Okey, takbir mursal ada pada hari raya Aidil Fitri, ada pada hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Fitri ada takbir mursal, Aidil Adha ada takbir mursal. Bila start? Start lepas garik malam raya. Sapalah kepada semayang raya. Jelas tak? Kepada semayang, lepas semayang raya tak ada dah takbir mursal. Ada pun takbir muqayyad, yakni takbir lepas semayang, hanya ada pada hari raya Aidil Adha. Tak ada pada hari raya Aidil Fitri. Dah start bila takbir muqayyad hari raya Aidil Adha? Start 9 Zulhijjah. Dengar molek, takbir muqayyad start 9 Zulhijjah. Yakni benda, kita boleh rebang 4 hari. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada pun kita takbir 5 hari takbir. 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari kita takbir. Start bila? Subuh 9 Zulhijjah. Subuh hari Arafah. Esok raya, hari ni kita takbir raya dah. Bila? Lepas mayang. Contoh, kita raya tahun ni sebelah hari bulan. Betul tak? Sebelah harga. Sebelah dah. Sebelah kan? Hari Ahad tak? Hari Sabtu tu, lepas mayang subuh, sama ada fardu ke sunat, lepas tu sunat takbir dah. Tu imam mayang subuh hari Sabtu tu. Sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan pergi jerakah tu imam lah. Raya esok. Jangan gitu. Sunat memang gitu. Sunat takbir 9 Zulhijjah. Awas lagi tak? Memang mazhab Syafi'i takbir muqayyad start 9 Zulhijjah. Bak pernah berlaku sebahagian tempat, alhamdulillah Masjid Putih dia amba pergi tahun lepas, dia start takbir dah 9 Zulhijjah. Tapi amba tok imam masjid mana mari jumpa. Kita takbir, ustaz pokcik tu kata ustaz jangan buat salah tarikh gitu. Orang raya esok. Kita jadi cengang ustaz tengah takbir. Lagi sound gitu. Dah, memang bukan salah. Memang hukum gitu. Sunat 9 Zulhijjah takbir dah. Takbir dia. Takbir muqayyad. Takbir selepas semayang. Tapi bukan takbir mursal. Jelas? Jelas dah. Jadi, kalau ambil jelas ni, sebab tahun ni boleh beramal lah. Hari Sabtu tu, takbir lah. Lepas mayang subuh hari Sabtu tu 9 Zulhijjah 10 hari bulan tu imam takbir. Sama ada lepas mayang fardu mayang sunat. Tapi bukan takbir duduk saja. Takbir duduk-duduk saja kita takbir tu panggil takbir mursal. Takbir mursal start bila? Malam raya.
Yelah tak? Sampailah kepada semayang raya. Adapun takbir selepas semayang start 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Yelah. Okay. Jelas dah. Maka rebang dalam mazhab Syafi'i 4 hari. Buat sebelum tak sah. Buat selepas pun tak sah. Melainkan jika nazarkan dia dan ditakhirkan sembelihannya hingga keluar waktu wajib, disembelihkan dia kemudian daripada keluar waktunya dan jadi ia qada. Maksud mana? Ulama kata boleh kita rebang lepas 13 Zulhijjah, tapi dengan syarat rebang nazar. Kita nazar anak boleh masuk universiti, kita nak rebang. Dok teringat habis raya. Masuk raya kelima. Bini khabar, abang ingat tak dulu abang nazar kalau mamak boleh masuk universiti abang nak rebang. Dok ingat sekarang. Maka wajib pergi cari seekor kambing kemudian rebang. Kalau hak Jawi tu muka surat 80. Surat 80. Surat 80. Dan jadi rebang tadi rebang nazar. Jelas. Dan haram ditakhirkan 9 udhiyah yang wajib daripada waktunya dengan ketiadaan uzur. Saja-saja. Boleh nak rebang 4 hari. Ingat dah 4 hari tu nak rebang. Tapi saja-saja buat relax dah. Apa kat kiri kita khabar lah. Hukum dia benda haram. Jelas tak? Jelas. Bermula. Ni kita 3,5 dah ni. Hak Anas muka dah habis ni. Kita bermula yang sah dibuat udhiyah itu unta dan lembu dan kerbau dan kibas atau kambing. Maka syarat sah udhiyah muslimat, binatang sah wak rebang ni 5. Unta, lembu, kuba, kambing, biri. Jelas. Syarat dia mesti binatang al-an'am. Binatang al-an'am. Okey, apa maksud binatang al-an'am? Iaitu binatang yang diternak. Orang tanya semasalah, dah ustaz ni orang bela rusa. Apa dak rebang rusa? Kan timbul kan? Apa dak rebang rusa? Okey, ni orang bela rusa. Dulu orang tak bela, maka dia bukan panggil binatang al-an'am. Kita tengok surat beranak dia berlahir kandang. Ayah dia lahir kandang. Tok dia lahir kandang. Tok nyang dia lahir dalam hutang, ustaz. Bab tu ulama kata unta tak sah wak, unta pula dah. Rusa tak sah wak rebang. Jelas. Maka syarat sah udhiyah hendak ada ia daripada binatang yang tersebut dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab apa radhiyallahu taala anhuma? Sebab nama sebenar Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah anak saudara Nabi, dia sahabat. Ayah dia Abbas juga sahabat. Sebab tu dipanggil radhiyallahu taala anhuma. Moga-moga Allah taala redha akan kedua-duanya. Dan dipadakan dengan menumpahkan darah jua, dan jikalau daripada ayam atau itik sekalipun. Pendapat Ibnu Abbas kata kita rebang dapat sah rebang semata-mata tumpah darah. Semata-mata tumpah darah mana? Semata-mata sembelih. Tak kira binatang tadi benda, sah dah rebang. Siapa dalam kitab ni sebut mana? Sekalipun ngayang ataupun itik. Sebab disebut dalam riwayat ada Abu Hurairah pernah rebang ngayang jatang. Dengar lu. Ni nak sebut hukum kan kayak gini buat pelik kan. Raya tahun ni dak jadi belaka masuk bahagian jimat pitih. Surah dak jadi pergi jumpa, tahun ni kita dak jadi nak ambil sebahagian. Sudah pergi mayang raya, balik rumah igat ayam bapak, ayam baka meleh bismillah hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, berat sembelih ayam. Ya gini, ulama bawa pendapat ni untuk orang hak tak mampu nak ambil bahagian.
Memang tak ada piti sungguh. Nak ambil sebahagian dah ni 600, tapi nak dapat juga pahala rebang. Nak masuk bahagian dah cukup piti ustaz, tapi nak juga pahala rebang. Maka bolehlah. Melih ayam, melih itik, tapi syarat kena sedekah lah. Sudah melih, cabut bulu apa semua, pergi atas ke jirang sebelah. Pending! Rebang amba. Masuk rumah, buka supik. Aik, mana ayam? Menjelaskan sini mak. Pak mazhab tak sah. Pak mazhab kata tidak sah rebang selain daripada binatang-binatang hak 5 tadi. Tapi Ibnu Abbas kata sah. Dan ulama kata boleh kita taklid kepada pendapat ni untuk orang yang sepit, tak ada harta, untuk dapat pahala rebang. Yalah. Seperti barang yang berkata oleh Al-Midani, nama ulama, dan Syekh bagi Al-Baijuri, menyuruh taklid dengan dia. Dengan dia mana? Dengan dia pendapat Ibnu Abbas. Imam Baijuri sebut dalam Hasyiah Baijuri, boleh taklid kepada pendapat Ibnu Abbas. Bagi siapa? Bagi orang yang tak ada harta. Tapi kalau boleh masuk hak sebahagian, hak tu lagi molek. Sebab apa? Sepakat ulama kata sah. Kan kayak giwak pelik-pelik tu kan. Tokai itik kata, wah ni itik tahun ni laku lah. Rupanya nak buat rebang tak sekarang. Jelas dalam sini-sini. Dan mengkiaskan atas udhiyah itu akikah. Dan menyuruh ia akan orang yang dapat anak bahawa memperbuat akikah dengan ayam jantan atas mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ulama kata bagi orang tak ada fikih nak buat ngekahkan anak, maka boleh ambil pendapat Ibnu Abbas, rebang ayam jantan. Tapi dah afdal lah. Moleknya cari kambing lah 2 ekor. Kalau anak datang, anak lelaki. Kalau anak perempuan, seekor kambing. Tapi yang muslimat, orang tanya, dah kalau kita anak lelaki ustaz, tak ada pitih nak ambil 2 ekor kambing, ambil seekor dulu. Boleh ke tak? Boleh. Terlepas ambil pula seekor lagi. Jelas dah muslimat. Maka yang afdalnya unta. Afdal rebang unta. Kemudian lembu, kemudian kibas atau kambing. Dia muslim-muslimat. Okey, gini. Maksud dia gua ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, binatang hak afdal wa rebang mazhab Syafi'i unta. Yang kedua lembu ataupun kubah, yang ketiga kambing ataupun bili. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i dia tengok korban tujuan asal dia nak sedekah. Tujuan asal nak rebang, apa tujuan rebang? Nak sedekah daging. Maka binatang mana paling banyak daging? Maka binatang yang paling banyak daging adalah unta. Sebab besar. Maka ketika itu, sebab itu mazhab Syafi'i kata unta paling afdal. Beza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata yang paling afdal buat rebang adalah kambing. Sebab apa kambing? Sebab binatang daging yang paling disukai. Kambing. Kita tadi kambing ayam gula ayam. Tak ada dah orang cara gula ayam. Pada ada kambing tu. Nampak tak? Sebab tu mazhab Maliki tengok situ. Mazhab Syafi'i dia tengok pada tujuan nak sedekah. Yalah. Dan 7 kibah terlebih afdal daripada 1 unta. 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor unta. Sebab apa afdal daripada seekor unta? Dia asal masalah yang gini. Mana lebih baik? Kita ambil sebahagian kambing ke, sebahagian lembu ke seekor kambing? Kata ulama afdal ambil seekor kambing. Sebab apa? Sebab kalau ambil sebahagian daripada lembu, maka kita berkongsi. 7. Afdal kita ambil seekor. Timbul pula, dah mana afdal? Kita ambil seekor lembu dengan kita ambil 7 ekor kambing. Maka ulama kata afdal situ 7 ekor kambing pula. Sebab apa? Ulama tengok pula pada 7 kali tumpah darah. Tadi ulama tengok pada berkongsi. Maka afdal bersendirian daripada kongsi. Maka bila dak kongsi,
Mana pula afdal? Maka ulama kata afdal 7 ekor kambing daripada seekor lembu. Sebab apa? Walaupun 7 bahagian. Cuma bila ambil 7 ekor kambing, 7 kali sembelih. 7 kali tumpah darah. Adapun seekor lembu, sekali tumpah darah je lah. Jelas tak maksudnya semua? Sup kambing? Wah bagian kambing tau. Lelah orang misah. Dan memadai pada unta dan kerbau dan lembu 7 orang jikalau bersalahan-salahan qasaknya sekalipun. Ya, lembu, kambing, kuba boleh masuk 7 orang. Walaupun niat lain-lain. Niat lain-lain ke mana? 2 orang masuk bahagian rebang. 2 masuk ngekor. 2 orang ambil tokek daging, nak jual daging. Seorang masuk Cina. Bukan Islam. Sah dak rebang? Kata ulama sah. Sah. Cina pun sah. Kita tengok. Sah. Sekalipun seperti setengahnya qasak udhiyah. Seorang ambil rebang. Dan setengahnya qasak akikah. Dan setengahnya qasak hendak makan dagingnya. Dan setengah kerana hendak jualkan dia. Dan jikalau salah seorang daripada mereka itu kapi zimmi sekalipun. Tengok bawah. Jangan sebut nama kan. Dah pasal-pasal. Contoh nama. Cina. India. Sah dak buat rebang? Sah. Cuma dak afdal dah. Rebang sah. Tiada memberi mudarat barang yang diqasakkan dia oleh lainnya daripada udhiyah. Dan umpamanya kemudian maka dibahagikan daging 7 bahagian. Hak ni kena sebut sesa. Bila sebut sekor 7 bahagian, kena ingat molek. Boleh 7 orang sahaja masuk atas sekor lembu. Jangan berlaku kes sokmo. Kalau syarikat, dia kutip piti sikit-sikit seorang. Beli sekor lembu buat rebang. Pernah pengalaman bermari meleh. Kita dijemput untuk meleh sekor lembu. Dia kata mana 7 orang mari yang wakil ni. Kata buat apa 7 orang ustaz? Piti orang ramai kan? Kata betul lah piti orang ramai. Tapi dia boleh buat rebang 7 orang je. Oh kalau gitu piti kita mana boleh ustaz? Kata tak boleh lah. Dah tu piti kami. Maka pakat redha lah. Beri ke 7 orang ni. Sedekah atas dia. Yalah tak? Ni banyak kes. Ataupun berlaku kes gini. 14 orang sahabat. Kupur piti 1,000 seorang. Boleh 14,000. Beli 2 ekor lembu. Tai nak rebang orang tanya. Dah mana lembu kita 14? Tu 2 ekor. Dia kata. Tu 2 ekor. Ia tak tentu. Maka kata ulama, bila meleh lembu A 14 orang, lembu B 14 orang. Sebab ia capur piti ha. Sepatutnya masa nak meleh dia kena tentu. Dema 7 orang lembu ni, dema 7 orang lembu ni. Kena buat gitu. Kena asing molek. Jelas tak? Jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan umpamanya kemudian maka dibahagikan dagingnya 7 bahagian yang bersamaan antara sekaliannya. Maksud dia kena bagi sama rata 7 orang. Beringat molek. Bila sebut 7 bahagian, maka daripada ujung kaki sampai ujung kepala 7 bahagian. Orang kita bahagian daging dengan tulang bagus ha. Bahagian hak lain. Kaki pak putung tu hak ambil. Dah ada meleh sendiri. Hanung pula mari. Pala dak kira ambil nak gok. Hanung mari. Ambil nak ekor tak apa dah. Lain kali hak 7 bahagian ambil 7 orang. Ambil kemung belaka adoi. Panasan. Sebab ambil perhati kadang-kadang kita meleh. Kita meleh. Hak mari cok-cok tu tidak masuk bahagian pun. Tak suku sakat. Sepatutnya tak boleh. Tak payah kata hak luar. Hak masuk bahagian 7 orang. Dia nak ambil ke dia lah ke kaki pak potong. Dia kena minta dengan orang lain.
Dan ni kaki ambil tengok tak ada orang yang ambil lah kaki ni dah. Hak nak orang lain kata ambil dah, ada apalah. Maka tak apa. Ni dak dah benda-benda lagi. Kaki atas bank lah. Ni masalah kan. Ni masalah belaka ni. Dak dah benda-benda pala hilang. Mana pala? Ambil buat alik lah. Dak boleh. Kena minta. Golek-golek orang dah ambil pala, kaki, perut, kulit. Betul orang dah ambil. Tapi kena minta lah. Hak orang kan. Hak orang. Hak orang. Maka kena minta. Tak boleh main cok-cok gitu. Ya, ya. Maka tak boleh lah. Tak boleh. Contoh. Sekarang ni kaki 4 putung. 5 orang setuju. Mari seorang. Ambil dah, ambil nak hak ambil. Maka kena wih hak ya. Kerak lah. Sikit wih dia. Ambil kamu. Hak mu. Hak lain orang wih laka dah kaku. Hak mu ni. Putung panjang ni. Ambil. Jelas tak? Ya kena faham oleh hukum ni. Sebab apa? Orang kata dah pihak pengurusan putus dah Ustaz. Pengurusan dia bukan pemilik daging korban. Dia hanya pengurus. Dia tidak ada hak atas daging gebang. Sebab bukan pitih dia. Dia hanya wakil mengurus. Jaga molek. Tak boleh. Upah tak boleh weh. Upah pitih tak apa. Upah daging tak boleh. Upah duit tak apa. Upah duit lesawawa. Upah duit lesawawa. Boleh. Jelas dah. Dapat siapa bak ye. Sambung. Dan memadai dengan kibas atau kambing seorang jua, maka satu kibas seorang afdal daripada bersekutu 7 orang pada satu unta. Jelas. Kita sebut dah tadi kan. Dan disyaratkan pada unta hendak umurnya 5 tahun. Pergi laju-laju dah ni muslim-muslimat. Sebab nampak kita kat kopak dah. Baru habis buka. Muslim-muslimat. Jangan kuliah gaib pula malam ni. Dan disyaratkan. Ambu minta maaf muslim-muslimat. Hari ni letih juga. Kuliah duha. Lepas tak bagi faraid Jumaat sini. Lepas tak bagi faraid pula pas Jumaat hari. Lepas tak sini. Lagi balik rehat sekejap pas asar. Malam ni kuliah gaib pula. Pas isyak malam ni ada orang nak temu. Pada lembek gitu yang muslim-muslimat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan disyaratkan pada unta hendak umurnya 5 tahun masuk tahun ke-6. 5 tahun masuk tahun ke-6 kan? Maknanya genap dah umur 5 tahun. 5 tahun sehari, 5 tahun 2 hari, masuk tahun ke-6 dah. Maknanya benda nak pergi ke tahun ke-6 dah. 5 tahun genap dah, nak masuk tahun ke-6. Dan pada lembu dan kerbau dan kambing umurnya 2 tahun masuk kepada tahun yang ketiganya. Dan kibas umurnya 1 tahun atau bersaling 2 gigi hadapannya. Ingat molek. Lembu, unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Lembu, kuba, kambing tahun yang ke-2 masuk tahun ke-3. Kambing dengan biri beza. Beringat molek. Kambing lain hukum daripada biri. Kibas itu dengan makna biri. Ada orang kambing pun umur setahun iwak gebang dah. Dia kata kambing kan umur setahun. Kambing mesti genap 2 tahun. Hak boleh setahun ataupun cabut 2 batang gigi hadapan bila cukup umur 6 bulan. Hak tu hanya pada biri. Hanya pada biri. Kambing tak jadi. Kambing salinglah 5 batang gigi, 10 batang. Lagi tak cukup umur 2 tahun. Tak sah. Jelas muslim-muslimat? Jelas. Rasa nak laju dah ni. Tapi tak macam tak boleh laju mana lagi ni. Dah apa insyaAllah. Tiada sampai umurnya 1 tahun sekalipun. Tetapi disyaratkan bersalin kemudian daripada 6 bulan. Maka memadai segala binatang yang tersebut. Jantan dan khunsanya dan buntingnya. Betinanya. Silap. Dan khunsa, jantan dan khunsanya dan betinanya.
Lembu jatang boleh buat rebang, lembu tina boleh buat rebang, lembu rusa pun boleh buat rebang. Lembu rusa ada dua-dua. Tapi payahlah nak temu. Maknanya kalau ada nak buat rebang boleh ke tak? Boleh. Cuma yang afdal lembu jatang. Yang afdal lembu jatang. Tapi kalau buat rebang lembu tina sah ke tak? Sah. Nak ngekah lembu tina sah ke tak? Sah. Tapi kalau buting tak sah. Kalau buting tak sah. Jelah. Sambung. Dan disyaratkan bahawa tiada ada aib yang mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya. Maka tiada memadai yang tiada bertelinga. Lembu kena kerak telinga tak sah. Anak nak jadi samurai, mai pisang melih ayah. Lembu ada dah belakang rumah, duk mai pisang melih ayah, serang kena atas telinga lembu, putuh telinga lembu, tak sah buat rebang. Tak sah buat rebang. Dan yang terpotongnya jika sedikit kurang dagingnya. Okey, timbul masalah. Dah kalau hak orang pakai lembu, hak pakai benda ni, nentek ke benda? Surat nombor IC. Tu kan, hak TPM. Hak tu tak apa dak? Hak tu lama kata tak apa. Sebab apa? Sikit sangat. Dimaaf, lubang tu sikit sangat. Sama kau orang lembu kena cocok hidung ah. Hilang gok daging sikit ah. Tapi ulama kata maaf sebab sikit sangat. Jelas dah. Dan yang berkudih jika sedikit sekalipun. Lembu kudih tak sah. Sebab apa? Makan daging. Tak sah. Walaupun sedikit. Kerana binasa dagingnya. Dan yang baharu beranak. Lembu tengah patang. Lembu dalam patang dah habis pergi 40. Tak sah. Sebab apa? Kerana jahat dagingnya. Maksud benda jahat daging. Daging tak sedap. Kerah. Dan yang sangat kurus. Lembu hak sangat kurus. Tak sah kat buat rebang. Dah nak tahu kurus gemak ke mana Ustaz? Kena tanya orang biasa main lembu. Kalau tengok gini mana? Dia kata kurus tapi boleh lagi lah. Kalau ni Allah kurus doa ni Ustaz. Tu tak lihat. Kena tanya orang hak biasa main. Dia tak tunggu lembu tu terbang dulu. Tiup dah ni terbang Ustaz. Tu tak payah khabar lah. Kurus doa tu. Dan yang buta sebelah. Yang nyata butanya. Lembu hak buta mata. Tak sah buat rebang. Dan yang buta keduanya. Dua-dua mata buta. Tak sah buat rebang. Dan yang nyata sakitnya. Lembu hak nyata sakit ke mana? Contohnya sakit kuku mulut. Tak sah buat rebang. Dan yang sangat tempang. Jika hasil tempangnya sebab dibaringkan dia. Kerana hendak sembelih atau umpamanya sekalipun. Batu hak tukang perebah lembu beringat. Lembu molek ada jalan. Nak rebah lah lembu liar kepang. Patah. Apa hukum rebang? Tak sah. Jadi lembu tu benda? Sembelihan biasa. Nak makan daging boleh. Tapi pahala rebang ada. Sebab tu nak perebah jaga molek. Tapi kalau beranak tepang dah, hak tu sah lah. Dan tiada memadai yang bunting seperti barang yang tersebut di dalam majmuk. Majmuk ni majmuk Imam Nawawi, kitab Imam Nawawi. Ialah yang mu'tamadnya kerana kurang dagingnya. Khilaf bagi Ibnu Rif'ah. Imam Ibnu Rif'ah kata sah buat rebang. Imam Ibnu Rif'ah ni atau ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Rif'ah dipadakan dengan yang bunting. Sebab apa? Dia kata walaupun daging sikit, tapi anak tu kan boleh makan. Tapi ulama dalam mazhab Syafi'i kata betul lah boleh makan, tapi bukan semua orang makan. Maka segala aib ini tiada memadai pada udhiyah selama tiada ia bernazar dengan binatang yang sudah ada aibnya. Jika berkata ia bagi Allah atasku bahawa aku perbuat udhiyah dengan kambing ini atau ini udhiyah atau aku jadikan kambing ini udhiyah padahal buta, sakit atau barang sebagainya daripada segala aib yang tersebut,
atau yang belum sampai umurnya, nescaya memadalah ia. Maksud mana? Lembu ada aib, kambing ada aib. Aib tadilah kerak telinga, mata buta, tapi dia nazar dengan lembu hadi. Maka sah dak wak gebang? Sah. Sebab nazar. Tapi ingat, kena sedekah belaka. Tak boleh ambil walaupun sedikit. Dan wajib disembelihkan dia dan memadai diperbuat udhiyah dengan tiada bertanduk. Lembu tak ada tanduk, sah wak gebang. Tapi dak afdal. Hak afdal kena cari hak ada tanduk. Tapi kalau lembu tak ada tanduk, sah tak? Sah. Cuma kurang baik. Dan yang patahnya, patah tanduk. Ada tanduk tak? Patah. Sah wak gebang. Dan yang terbelah telinganya. Hak tadi putus terus. Ni terbelah. Telinga ada tapi duk kolej gitu ustaz. Sah. Cari lembu hak cari telinga. Sah wak gebang. Dengan syarat dia tak putus daripada tubuh. Dan yang ditebuknya jika tiada hilang sesuatu daripadanya. Ni pasal nemtek tau. Nemtek terus. Benda ni nombor surat beranak tu lah. Subang tu. Dan yang tiada berekor. Tak ada ekor. Sah wak gebang. Dan tiada yang berambing susunya. Lembu tina tapi tak ada. Lapuk susu tak ada. Faham lah tu. Apa maksud ustaz? Dah payah tanyalah. Ambing. Ambang kau orang panggil. Ambing anak ngaji dulu. Berambang susunya. Berambing yang bahasa. Sebab tok guru dulu kata, berambing kau. Berembeng kan? Sebab tok guru dulu baca berambing susunya. Berembeng kan? Kira betul lah. Berembeng. Bukan berambang. Ambang dah. Ambang tahun baru. Betul lah. Betul sikit. Dan yang tiada bergigi. Allah ustaz, lembu cabut gigi habis dah. Sah dah wak gebang? Sah. Dan yang patah setengah daripada giginya. Gigi ada ustaz, tapi patah sikit. Sah. Dan yang tiada zakarnya. Kerana tiada dimakankan dia. Okey. Ambil minta maaf awal-awal dah. Hari ni ada live pula. Lagilah payah nak cakap. Anda minta maaf awal-awal dah orang puan. Dia masalah zakat lembu ni boleh makan tak sebenarnya? Ulama' berkhilaf pendapat. Ulama' selisih pendapat boleh makan tak zakat lembu. Ada ulama' kata boleh makan zakat lembu. Ambil ingat masa di kuliah di Kedah. Ia jamu sati. Itulah. Ambil ustaz obat kuat. Obat kuat? Pendek. Tengok. Dah apalah dok kuat pun. Biarlah kalau hok ni biar dah dok kuat pun. Masalah makan zakar lembu ni ataupun zakar mana-mana binatang ulama khilaf dah. Ada ulama yang kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Jadi kalau tak ada zakar pun tak apa. Sah. Batang tu lah. Torpedo. Telur lain. Telur masalah lain. Telur lain. Batang lain. Belum boleh kena. Tapi sungguh ambil temu sate tu sebab asal ia jamu sate. Sate arnak, sate hati, sate pedas, mari-mari sate obat kuat ustaz. Sate obat kuat, sate benda ni. Makan ustaz, sedap. Kata biar betul nampak lain. Nak kata hot dog siapa kata. Hot sebelah bisi. Zakat lembu ustaz. Kata ni biar dok kuat apa aku. Iyalah, punya korang lain lah tu. Aduh, jamu ke ustaz ni gitu. Aduh. Lelah ustaz. Saya. Aduh lah. Telah ada masalah. Ia masalah pada zakat.
Masalah nak ubat kuat benda dok nikah lagi. Cari kau dulu. Jangan. Adalah kan mari sungguh kan. Hok Kedah itu mari sungguh. Gurau ni tak murah ubat tidur, ubat ngatuk lah ke. Jangan. Ada pula lopak tikar je. Dan yang dikasihkan 2 bijinya. Kalau lembu kena kasih sah buat gebang. Okey, masalah kasih binatang boleh ke tak? Ulama kata kalau kasih tak menyakitkan memang tak boleh. Sebab kasih cara dulu, hamba cakap orang tua-tua dulu. Dia kata kasih dulu kerak orang. Ataupun dia akan kepit orang dengan batu, kepang. Mati ke orang. Tu kasih dulu. Kasih learning pakai masuk obat, cocok obat ataupun you makan obat. Maka boleh ke tak? Masalah tu ulama berselisih pendapat. Masalah kasih binatang, ulama berselisih. Sekiranya binatang tak ada binatang hak boleh makan. Binatang hak boleh makan, ulama kata harus. Binatang hak tak boleh makan ada khilaf. Binatang hak boleh makan, ulama kata harus. Cuma binatang hak tak boleh makan, ulama khilaf. Kucing, beranak sokmo, tak dakak go itu. Boleh dia nak kasih, ulama khilaf. Mufti wilayah jawab dalam fatwa dia kata boleh. Mufti wilayah jawab dalam fatwa dia kata boleh. Jadi hamba pegang kepada fatwa tu lah. Sambung. Kerana bertambah dagingnya, apa tambah daging? Dah lembu dah cara ketina dah pakai makan je. Maka gemuk lah. Macam lembu caroli. Dah cara korang dah. Makan je kerja. Lembu. Tambih. Harus dikasihkan binatang yang dimakan pada ketika kecilnya. Lembu, binatang yang boleh makan, boleh kasih masa kecil. Dan haram dikasihkan binatang yang tiada dimakankan dia. Hak ni pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Asal-asal kucing tak boleh kasih. Tapi mufti wilayah dia tengok kepada maslahah, maka dia kata boleh. Tengok boleh buka balik laman web mufti wilayah. Walaupun masalah tu masih berlaku khilaf lagi, tapi kerana difatwakan tak apalah. Dan disyaratkan niat pada ketika sembelihnya. Maka jika ia wakilkan seorang dengan sembelih, maka hendaklah berniat tatkala diberi kepada wakilnya barang yang hendak diudhiyahkan dia. Maksud guna gini. Dia asal-asal kita boleh niat rebang ni start daripada beli lembu. Beli tu kita lepas akad jual beli, kita boleh niat dah. Tapi yang afdal masa nak sembelih, sekiranya kita sembelih diri. Tapi kalau kita wakil korang, maka kita kena wakil dia tolong sembelih untuk kita. Kalau tengok depan, maka kita pun niat rebang. Tapi kalau hak luar negara, maka kita kena wakil dia beli, wakil melih, wakil rebang. Kena 3. Kalau berlaku dalam negara, kat kampung kita, maka wakil sembelih. Rebang, kita boleh tengok diri, maka kita niat. Jual beli, kita boleh buat diri, maka selesai. Yalah. Dokkanlah seekor lembu 7 orang nak pegang pisah. Yalah ada muslim. Jikalau tiada diketahui oleh wakil keadaannya udhiyah sekalipun, atau ia berniat ketika sembelihnya, niat masa sembelih pun sah, dan haruh baginya ia serahkan niat bagi muslim yang mumayyiz, sama ada ia wakil pada sembelihan atau melainkan yang ditakyinkan dia bagi yang dengan nazar, tiada disyaratkan niat baginya. Rebang sunat kena niat. Adapun kalau rebang nazar, rebang muayyan, hak tu tak wajib niat. Sebab apa? Sebab niat dah awal-awal. Ni minta maaf muslim-muslimat, ambil laju dah ni, speed dah ni. Sebab nak perhabis. Kalau tak faham, tanyalah. Dan haram ia makan sesuatu daripada udhiyah ni. Mana? Udhiyah wajib. Rebang nazar, rebang muayyan, wajib sedekah belaka, haram makan walaupun sedikit. Yang dinazarkan dia. Demikian lagi segala orang yang wajib atasnya nafkah. Siapa hak wajib dia tanggung nafkah, tak boleh juga makan daripada daging nazar.
Dia nazar, anak dia tak boleh makan daging tu, bini dia pun tak boleh makan. Kalau makan, wajib ganti. Jelas? Jelas. Bahkan wajib bersedekah lagi mentah dengan sekaliannya hingga kulitnya dan tanduknya. Wajib sedekah semua sekali. Tak boleh ambil walaupun sedikit. Kulit tak boleh ambil, tanduk tak boleh ambil, tulang tak boleh ambil, daging tak boleh ambil. Kena sedekah belaka. Maka apabila ia makan sesuatu daripada rebang nazar tadi, wajib digantikan dia. Demikian lagi jika ia memperbuat udhiyah bagi orang lain atau udhiyahnya dan murtad ia, tiada harus ia makan sesuatu daripada yang tersebut. Kalau dia makan juga daripada daging rebang, ataupun anak dia ataupun bini dia makan daripada rebang nazar, wajib gigi cari daging mentah lain, ganti mula. Dan tak boleh juga orang yang buat rebang untuk orang lain. Contoh dulu mak wasiat, kalau mak mati tolonglah rebang ke mak, maka wasiat. Bila wasiat, kita tolong buat rebang untuk orang mati, wajib sedekah belaka. Tak boleh ambil sikit walaupun kita. Anak kita tak boleh ambil, bini kita pun tak boleh ambil. Sebab apa? Rebang wasiat. Okey, ingat molek gini. Nak buat rebang untuk orang mati, mesti ada wasiat. Kalau tak ada wasiat, tak sah rebang. Amba nak rebang ke arwah mak. Dah arwah mak wasiat tak? Tak, tapi kita teringat ke mak. Hukum dia tak sah atas pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Dah tu nak awal ni. Rebang atas nama kita, kita jom niat sedekah pahala je. Jelas? Jelas dah. Beringat molek orang ni. Mu'tamad mazhab Syafi'i haram, tak boleh. Ni sebut sini. Murtad tak boleh makan. Orang kafir tak boleh makan daripada daging rebang. Tak boleh. Kita kena cari daging lain masak suku untuk dia. Sama juga akikah. Dia setiap daripada binatang ibadah, daging ibadah tak boleh wui kau kafir. Tak boleh wui. Maka tu kita taklid pada mazhab Hanbaliyah. Amba gini, benda hak tepat hak kita nampak tak perlu buka 4 mazhab, amba tak bukalah. Tapi macam hak ni amba rasa boleh elok lagi, Jadi hak ni kekal mazhab Syafi'i. Dah hak sebelum-sebelum ni ustaz salah, hak tu kita taklid mazhab Hanbali, akan datang berhati-hati. Lah dah. Malah lah boleh nak buka 4 mazhab. Tapi kalau buka 4 mazhab hari ni dah habislah kita. Jadi lepas nganga. Lepas tu tak terlebih faham. Sengguh. Yalah dah, sambung. Dan sunat makan daripada udhiyah yang sunat. Dan afdalnya ia makan daripada hatinya. Hati binatang korban. Ya muslim-muslimat, rebang sunat orang rebang ni makan daripada binatang korban. Jangan sedekah belaka. Makruh kita sedekah belaka. Ambil juga sedikit untuk makan kita. Ambil berkat. Dan orang hok masuk rebang, afdal dia makan bahagian hati. Sekiranya boleh makan. Ingat boleh. Sekiranya boleh makan. Kalau jenis mabuk darah, jenis dia ni darah tinggi, tak payah tebang lah. Sama juga, sunat tengok orang sembelih. Kalau kita masuk rebang. Tapi kalau jenis mabuk darah, tak payah tebang. Pengalaman hamba memelih, lembu rebah, hak depan rebah. Kerak kita sembelih tu, hak depan gitu. Kata mana? Mabuk darah ustaz. Dah kata dah tahu dah mabuk darah, tebang juga tu apa? Muslim-muslimah. Lelah pula orang. Jelas dah? Dan wajib bersedekah atas qaul yang asahnya dengan daging yang mentah lagi basah kepada fakir dan miskin, supaya boleh ditasrifkan dia dengan dijual dan lainnya.
dan memadai ia dengan seorang miskin jua, jikalau sedikit sekalipun seperti setengah ritil, memadailah. Gini, maksud gua ni gini. Daging rebang kita boleh sebahagian 10 kilo mudah. Daging rebang kita boleh sebahagian 10 kilo. Wajib sedekah setengah ritil. Setengah ritil ni apa? Setengah ritil ni ambil kira robek dalam guru lebih kurang 500 gram ataupun 600 gram, lebih kurang tu. Sekati, ritil ni kati lah. Dia ingat setengah kati. Lebih kurang dalam 500 ataupun 600 kilogram. 600 gram sekati. 600 gram sekati. Jadi setengah ritil, setengah kati, 300 gram. Setengah kati. Jadi hak wajib 300 gram. 300 gram hak wajib we. Jadi contoh, daging kita boleh 10 kilo. Hak wajib we kepada seorang fakir miskin. Hak wajib. Seorang fakir ataupun miskin. Kalau we ke orang kaya belaka tak sah. Kena we cari seorang fakir miskin. We daging berat banyak mana? 300 gram dalam keadaan mentah. Hak selebih tu bahan ke kita belaka. Sedekah 300, hak boleh 9.7 kilogram bahan ke kita belaka. Sah tak pergi ke bang? Sah dah, tapi orang panggil kedekut hapah. Dekut hapah lah. Allah lamun hidung akan daging banyak dah. Berebut juga hak ni sikit. Hak wajib qada tu kena sedekah. Mana? 300 gram dalam keadaan mentah kepada seorang fakir miskin. Hak lebih tu kita nak ambil belaka pun tak apa, tapi orang kata doa nah. Jelas. Dah. Hak tu hak pertengahan. Ni hak sekurang-kurang. Dia gini, kita terang, kita jangan baca, kita terang. Daging rebang ni nak bagi dia ada tahap ni. Hak paling afdal kita ambil ke kita sedikit, hak selebihnya sedekah belaka. Nak awak makan ke kita lebih kurang 500 gram anak beranak. Hak lain sedekah belaka, boleh 10 kilo, 9.5 sedekah belaka. Hak ambil kita 5 gram tu je, 500 gram. Hak tu paling afdal. Hak paling kedekut sedekah hak wajib, hak lain bahan ke dia belaka. Tapi ingat, siapa dulu? Ni siapa bagi 3 ni. Bagi 3. Ataupun cara pertengahan, dia bagi bahagian dia pun terpada 3. 1/3 diwi ke fakir miskin, 1/3 diwi ke orang kaya, anak beranak, jiran-jiran, 1/3 dia buat makan ke dia. Contoh boleh 9 kilo. 3 kilo we ke fakir miskin, cari fakir miskin kata. 3 kilo we ke jiran-jiran, anak beranak. 3 kilo buat simpan dalam peti. Hak ni benda pertengahan. Hak wajib setengah kati 300 gram. Hak tu hak wajib. Dak hak we ke fakir miskin tau. Hak wajib we ke fakir miskin 300 gram dalam keadaan mentah. Makan ke kita sunat je, dak wajib. Jelas dah. Ya. Ada. Setiap kampung yang akan ada. Dia kena cari dalam mukim dia dulu. Dia daging rebang dah lewat keluar lebih daripada 2 marhalah. Surah kan ada senarai kan. MPKK. Tu ada. MPKK ada. Minta senarai daripada MPKK ada. MPKK boleh hurung dah tu. Maka jika tiada ia bersedekah dengan tersebut, wajib ia beli daging dengan harganya dan bersedekah dengan dia. Maksud mana? Kalau dia ambil ke dia belaka, boleh 10 kilo, dia ambil ke dia belaka, dak sedekah 300 gram tak ada dalam keadaan mentah. Wajib dia beli daging lain 300 gram, cari mana-mana fakir miskin, ganti mula. Sebab apa? Hak tu qada wajib kena beli.
Berapa? 300 gram fakir miskin. Ya 300 gram ni kodor setapuk cik tu lah. Lebih kurang lah. Maka jikalau bersedekah ia dengan qada yang wajib dan dimakan sekaliannya, sedekah 300 gram, hak lain ambil ke ia belaka. Yang tinggal memadailah, dan yang muqabil bagi asah tiada wajib bersedekah. Atas pendapat muqabil asah, pendapat dhaif kata dak sedekah pun tak apa, bahan ke dia belaka. Sah dah, tapi hak ni pendapat dhaif. Pendapat dhaif. Tak payah buatlah hak ni. Dia kata, kan ada khilaf kan ustaz? Tu biar ayat tu payah. Amba malah kadang-kadang kita buat keluar pendapat khilaf ni masyarakat kita bila tahu khilaf. Benda khilaf ustaz, buat benda kita bala. Khilaf ini rahmah. Awak kena lek dia. Awak kena lek dia, khilaf rahmah. Memadailah pada pahalanya semata-mata menumpahkan darah dan niat korban jua, dan afdalnya ia bersedekah kepada fakir dan miskin sekaliannya, melainkan beberapa surat mengambil tabarruk dengan dia jua. Mengambil tabarruk dengan dia. Maksud mana? Boleh 10 kilo, ambil ke dia 500 gram, hak lain sedekah belaka. Hak ni hak paling terbaik. Kita sebut dah hak paling molek nak makan bahagian hati. Maka jika tiada diperbuat seperti yang tersebut, maka hendaklah ia bersedekah dengan 1/3. Maksud mana? Kalaulah hak paling kurang tak boleh ambil, hak paling lebih pun tak boleh ambil hak tengah-tengah. Tengah-tengah mana? Dia sedekahkan 1/3, 1/3. 1/3 tu 1/3 kepada fakir dan miskin daripada muslimin, dan diberi hadiah 1/3 kepada yang kaya-kaya daripada muslimin, dan dia akan 1/3 daripadanya bagi 3. 1/3 fakir miskin, 1/3 orang kaya anak beranak, 1/3 ambil ke dia. Kita terang dah kan? Okey. Maka tiada harus diberi sesuatu udhiyah kepada fakir miskin kafir zimmi. Orang kafir haram terima daging rebang. Hingga jikalau mengambil bersedekah, mengambil oleh fakir miskin akan udhiyah atas jalan sedekah, dan orang yang kayanya atas jalan hadiah, haram atasnya mereka bersedekah dan hadiah dengan sesuatu daripadanya kepada kafir zimmi. Demikian lagi menjual kepada mereka itu. Haram sedekah, haram jual. Sama ada dia terima daging rebang, lepas tu dia nak pergi ke orang kafir, tak boleh. Sebab apa? Daging ibadah. Tak boleh pergi ikut mana-mana pun. Ya. Sepatutnya bila orang tu, kita tahu dah orang kafir nak pergi makan, kita kena sedia satu tempat khas untuk dia. Ya. Dah, hak tu atas kita lah. Kita nak pergi tulang daging saja pun tak apa. Tapi kalau nak pergi tulang saja, orang soheh setahun orang tak habis pergi cakap. Setahun orang tak habis pergi cakap. Tulang saja boleh, tapi kurang manfaat lah. Bagi sikit-sikit. Capur dah, capur. Capur lah. Ya, Muslim-Muslimat, isu menyediakan satu tempat ni isu besar. Ni kerek orang tanya, wak ngekah jiran sebelah bukan Islam. Maka bila jepuk dia, dah kadang jepuk ustaz, maka jepuk sedia meja khas lah untuk dia. Dia kena fahamlah hukum ni. Ibadah kita hormat ibadah dia kena hormat ibadah kita. Samalah juga menyediakan tempat khas. Dia asal-asal hukum ni dak kait ngebak gebang. Biar hamba nak sebut kau. Sebab masalah cah handset di masjid dengan surah. Cah masjid surah. Hukum dia tidak boleh. Tak boleh cah handset dengan surah.
Guna charger tak boleh. Cah handset di masjid dengan surah. Nak boleh, kena minta izin dengan AJK. Jumpa semua AJK, mesej belaka. Amba nak cah ni. Melainkan kalau AJK sedia tempat khusus. Pelak ni khusus untuk cah, maka baru boleh. Maka kena bayar. Dia kena bayar qada hak tu dah. Sama juga nyakit mari basuh kereta sejik surah. Ni amal kot ni. Awak AJK ni dok kait sini ni, hamba tengok di luar. Ya AJK masjid bawa kereta malah pergi basuh. Mari basuh sejik dok sekarang. Bayar. Bayar. Contoh. Husnuzon contoh. Kemah. Cuma kena beringat mal. Ya, tapi timbul fitnah lah. Amba isu ni cukup tak kena. Amba tengok kalau sebagai kalau masjid tepi jalan. Kita singgah semayang lepas tak cah set. Tak kena sangatlah. Yang terbaik amba cadang pihak masjid, pihak surau disediakan satu tempat khas. Charger ni khas untuk pelak ni, untuk cah. Kita izin situ. Ada apa? Boleh tengok. Jelas tak? Air minuman, kalau dia minum tak apa, dia singgah ke. Tapi kalau dia ambil nak buat wuduk tak boleh. Hak tu ada khilaf. Kalau sekadar sedikit tak apa. Dia kalau botol tu tak apa lagi. Tapi kalau botol hak ni tak pergi, botol hak tu air gau hak besar. Tu lah dah boleh Ada pun kalau botol hak 1.5 liter hak tu tak apa lagi. Tak apa lagi. Tapi kalau kerek, hak tu kena tengok agak tu. Kerek kena tengok agak tu. Sambung. Jauh lagi ni. Sambung. Dan haram dijadikan dia pengupah bagi tukang menyembelih. Tetapi tiada haram jika diberikan dia atas jalan sedekah bagi tukang menyembelihnya. Daging gebang nak upah tak boleh. Kepada tukang misah, kepada tukang melih. Tapi kalau sedekah tak apa. Jelas. Dan haruh bagi dihadiahkan atau diperbuatkan timba atau sebut situ kaus kan? Kaus ni benda kaus. Jamak daripada kaksun yang bermaksud gelah. Ya, betul dia lah tu. Kuus, biasanya kuus. Kuus, yakni benda jamak daripada kaksun. Bahasa Arab tu. Bahasa Arab. Kaksun, jamak daripada kaksun. Maksud benda gelah. Kaksun, jamak daripada kaksun, yakni gelah. Kuus. Yakni benda dia ambil kulit lembu tadi buat gelah, buat timba, boleh hukum dia. Faham tak? Situ maksud dia. Kaksun yakni kuus. Ambil orang ni macam izin kena minta kebenaran. Kalaulah dia bukan daripada hak tu, tapi kalau dia masuk bahagian, dia boleh ambil bahagian dia. Atau lapik duduk. Kulit rebang buat lapik duduk, tak apa. Dan pinjamkan dia bagi yang terdahulu. Diberi pinjamkan dia ini pada udhiyah yang sunat. Adapun udhiyah wajib, maka wajib bersedekah sekaliannya hingga kulitnya dan tanduknya seperti barang yang tersebut dahulu. Hak ni kita boleh ambil kulit nak buat bekas belapik, nak buat timba. Hak ni kalau rebang sunat. Rebang wajib kita sebut dah, wajib sedekah belaka. Dan tiada sah diperbuat udhiyah
bagi orang yang hidup tiada dengan izinnya, tetapi harus bagi wali iaitu bapa dan nenek tiada lain memperbuat udhiyah dengan harta bagi maulanya. Gini, maksud mana? Ya asasa nak buat rebang untuk orang mati kena wasiat. Ada pun rebang untuk orang hidup kena minta izin. Sekali pun guna piti kita. Teringat mak duduk kapung. Kita duduk Terengganu, mak duduk Kuantan. Teringat ke mak, kita nak buat rebang ke mak. Mak kata mak dah izin. Tak boleh. Dah nak guna piti mak, biar mak dah izin. Tak boleh. Kena minta izin. Ustaz, kita bukan nak pakai piti kita nak pakai piti kita. Sekali pun pakai piti kita kena minta izin. Yalah. Tapi hak tak perlu minta izin iaitu ayah ataupun toki nak buat rebang ke anak ataupun cucu. Syarat dia kena guna piti toki ataupun ayah. Tak boleh guna piti anak. Yalah. Kita sebut dah tadi. Dan tiada sah pula diperbuat udhiyah bagi orang mati jika tiada wasiat dengan dia. Kalau orang mati tak pernah wasiat rebang, maka tak sah buat rebang atas pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Dia ada khilaf dalam masalah ni, dalam masalah 4 mazhab. Adapun apabila berwasiat dengan dia, maka sah diperbuatkan udhiyah baginya, bagi si mati tadi. Dan wajib atas orang yang memperbuat udhiyah bagi mayat dengan izinnya. Ya, bukan izin sini dengan makna wasiat lah. Bukan pergi minta izin, pergi belah kubur mak hamba nak buat rebang ke mak ni. Mak jawab lah mak mari kat belakang khepah suti atas kepala. Cakap dia atas batu nisan. Yalah, muslim-muslim. Maksud izin sini wasiat lah. Bersedekah dengan sekaliannya tiada bagi dirinya. Wajib sedekah belaka, haram ambil walaupun sedikit. Bagi siapa? Dia dan orang bawah tanggungan nafkah dia. Dan tiada pula bagi orang yang wajib atas nafkahnya, macam anak-anak, bini, kerana bersuatu qabid dan muqbid. Wallahu a'lam. Habislah. Hak ni muslim-muslimat, kertas tu sipang lah tu. Kertas tu sipang, buat nota molek. Hak ni penting. Jangan walik buat buku nasi lemak sudah. Kau boleh kira muslim-muslimat. Rebang ni maknanya tahun-tahun depan kalau ada masalah bab rebang boleh rujuk situ je. Lekat molek dah dalam tu. Daripada awal sampai akhir bab rebang. Jelah, ada soalan? Kita wihak puan tu ke tak? Ya. Tak ada masalah. Boleh ambil. Cuma tak apa afdal lah. Tak apa comel. Tapi kalau orang kita sebaiknya tak ambil. Tapi kalau ambil juga tak ada masalah. Dia masalah kenduri ambil piti ni memang ulama khilaf besar. Sebab dia akan jadi payah orang fakir miskin nak mari kenduri. Contoh kalau hamba pernah kena sekali bulan 12 baru ni, sehari 12 makan gula. Dah kalau semakan gula 10 riyal 120. Dah kalau orang fakir miskin dok mari, orang kata wajib mari tak ada piti nak uwi. Mulalah bila tai salam kai. Dok comel lah. Kalau nak ambil cadang. Kalau nak tu sedia tabung je. Orang nak tok ambil tok sudah. Tapi jangan harap. Dan memang ulama bahas banyak lebar masalah tu. Dah. Ni gok lama ni dak rajin pakai baju Melayu. Nak makan gula baju Melayu pak kocek. Pakai pulak kelepes lagi bahagian nak salam. Muslim-muslimat. Mak bakul bawang.
Prepare. Berapa? Bahagian nak salam ni kena tengok mula ni. Ngajilah muslimat. Bahagian ni kena tengok kau ni. Selagi jamu kahwin ni sunat. Sunat pula bagi orang lelaki, orang perempuan tak sunat buat walimatul urus. Dia asal-asal hukum buat walimatul urus sunat bagi orang belah lelaki. Pengantin lelaki sunat buat. Sunat buat pula qada-qada mampu. Orang perempuan tak sunat buat walimatul urus pengantin perempuan. Buat juga dapatlah pahala jamu orang. Pahala walimatul urus tak lah. Dia sunat belah oleh orang lelaki. Buat jamuan qada-qada. Ninggok lagi dok semelih cakap lembu dok. Tapi bila ustaz kata qada-qada, jangan qada sungguh. Sudah akad nikah, muslimat belakang ada jamuan pakat-pakat makan lah. Buka tudung saji biskut Mary TO. Dia tanya dah gula-gula tak ada. Dia kata ustaz kata buat qada-qada je. Dapat lagi pahala? Tak dah. Tapi tengoklah setahun orang cakap dah habis. Kakak ning dulu ing. Muslim-muslim. Dia lah kena tengoklah juga. Sebab tu kena tengok mula. Okey, masalah soalan FB live. FB live. Udah ingat ada ni. Bagaimana orang bawah tanggungan boleh makan tak bagi korban muayyan? Tak boleh makan. Orang korban muayyan, apa makna korban muayyan? Kita orang tanya, "Nawan dia lembu ah?" Rebang. Maka jadi wajib dipanggil benda korban muayyan. Kita haram makan, orang bawah tanggungan pun haram makan. Lah, Allah a'lam. Ada soalan? Okey. Tetap kena tu jadi wasiat. Dia jadi wasiat. Rebang wasiat. Masalah tu ada khilaf. Tapi rebang wasiat. Ya ni. Ada soalan? Akan jadi pengangan kita ni keras. Jadi kalau kita mati kalau kita kongsi atas pendapat sebahagian ulama gitulah. Sebab masalah jadi binatang tunggangan guana-guana tu ada khilaf lagi. Tapi kalau kita ambil tu gitulah. Jadi kongsi 7 orang. Dah nak kongsi warna ustaz. Lembu 3 orang naik rebah dah. Jangan kita bayang gitu. Benar. Ya. Isu dalam kitab Asna Matalib Syekh Zakaria Al-Ansari sebut haram dimusnah dan dijual binatang daripada daging korban yang bermanfaat. Haram dimusnah dan dijual setiap juzuk daripada binatang korban yang bermanfaat. Okey, perut, kulit ada manfaat ke tak? Ada. Maka haram dimusnahkan, wajib disedekahkan. Nak sedekah ke siapa? Fakir miskin. Dah fakir miskin orang ada, maka fakir miskin boleh jual kulit lembu, perut lembu. Kita orang kaya tak boleh jual. Hak boleh jual fakir miskin. Maka gini, cadang ke dia. Ambil cadang ke pihak pengurusan. Buat gini. Sebelum rebang, confirm akan ada kulit, confirm akan ada perut. Panggil fakir miskin. Gini. Kulit mesyuarat putu, kulit dengan perut we ke demo. Demo tidak cara. Tak. Okey, gini. Pihak pengurusan wakil tolong jual untukmu. Sebab kita kenal apa semua. Tapi duit keuntungan kena wiri ya. Ataupun kita tetap awal-awal dah. Kita tolong jual untukmu, upah kena wiri giang. Tu tak apa? Masalah tak ada orang nak cara tu tetap tak keluar daripada hukum haram. Bila pihak penganjur, pihak pengurusan, bila dia anjur, dia mengurus, maka itu di bawah tanggungjawab dia kok. Di bawah pengurusan, di bawah tanggungjawab dia. Ya. Hak lepas-lepas tu kita ambil pendapat dhaif. Cuma masalah ni kena beringat molek lah. Ada soalan? Ya.
Soalan FB tulis dulu. Tulis. Ya. Ya. Oh, hak tu pada masalah qabat. Dia nak qabat lembu ni kena eret. Sebenarnya masalah tu ada khilaf lagi. Sekadar kita pergi setuh tak apa dah. Kita tengok pun tak apa dah, boleh dah. Gila dah. Ya. Otak lembu boleh makan. Ada masalah otak lembu boleh makan. Guna lagi. Aryan. Wak kenduri belaka maka tak jadi sebab syarat wi mesti dalam keadaan mentah. Guan lagi. Ada soalan ni? Banyak ni. Mengambil tempoh bertenang dulu sekejap. Sabar. Kita nak habis dah. Kakak masuk. Sabar. Soalan FB guan ni. Dia baca lalu. Assalamualaikum. Lafaz niat korban dan wakil ke penyembelih. Lafaz nak wakil ke penyembelih. Okey, gini. Wakil penyembelih mudah je. Wakil sembelih ni okey, kita contoh mudah. Kalau dia wakil sembelih, ni lembu ada di depan kita. Sudah akad jual beli, kita pergi dengan pihak pengurusan, akad jual beli. Saya jual, saya beli. Okey, selesai. Lepas tu cari siapa tukang melih. Okey, saya wakil kawak melih bahagian saya. Dah sah. Tak perlu sebut pun satu bahagian daripada 7 bahagian akan lembu ini pada tahun 2019. Ayuh. Sebut je. Saya wakil ke ustaz melih bahagian saya. Selesai. Tai nak semelih, kita pun niat ini korban aku. Hak ni kalau lembu ada depan mata. Kalau lembu ada luar, korban luar negara, maka kena wakil 3. Wakil jual beli, wakil melih, wakil rebang. Ustaz, saya wakil ke ustaz beli binatang korban saya, semelih dan korban. Saya wakil ke ustaz melih bahagian saya, kemudian saya wakil ke ustaz jual beli daging rebang saya, melih dan niat rebang. 3. Dah nak niat sekarang gua ni, kita dak jual beli lagi. Benda hak kita ni. Ya. Saya kita dak balik. Sama macam dia. Saya wakil kawak beli bahagian saya, wakil melih, wakil rebang. Ya. Jadi dak lewat alik sini. Ya. Wajib sedekah di Melaka. Dia tulu niat. Tulu niat lebih. Ya. Gua ni tu. Hak tu dah apa sebab hak dia dah. Kita tak boleh sedekah lebih. Contoh, kita rebang di Ulu Takir, nak pergi bagi daging di Kuantan, tak boleh lah. Ada pun anak kita melih sini, adik-beradik hak KL balik, kita sikit ke dia 1 kilo. Dokang dia nak masuk sini, dia kata, wak dia baik aku masuk rumah aku, dia wak balik bahagian. Hak tu dah apalah. Ya. Okey, selesai. Ya. Mana? Niat lembu. Lepas tu tiba-tiba gebar. Dah apa sah. Dah apa. Sebab apa? Bahagian sama. Lagi. Banyak soalan lagi ni. Tanya ni, ustaz jawab dah. Lepas tu dia tanya pula segi. Kalau lembu ada 2 ekor tu ada segi. Banyak pula soalan ni. Kalau sebelum ni kita tak pernah wakil ke ustaz, tak pernah lafaz, sah tak korban tu? Dia masalah bila tak berlafaz ni khilaf lah sikit. Pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i tak jadi lah. Tapi ada pendapat yang dhaif kata jadi. Jadi 9 biasa. Ustaz, mana yang lagi afdal, korban kat mukim kita atau luar negara? Isu besar. Isu panas. Okey, soalan ni soalan besar. Ambil minta maaf awal. Soalan terakhir lagi ni.
mana lebih afdal? Kita rebang luar negara ke kita rebang kat kampung kita? Selesai tu. Yang afdal rebang di kampung masing-masing. Tapi kalau ambil sebahagian luar, sebahagian dalam, tak apa juga. Tapi kalau pilih salah satu, ambil hak dalam negara. Sebab apa? Kerana lebih afdal banyak. Kita tengok daging rebang, kita makan, kita sendiri sedekah. Kerbang kedua lah. Kerbang kedua. Bahagian lain lah tu. Jangan. Kan ada pula hak tukang jual-jual bahagian rebang mesti hamba buat apa ustaz lagi jawab. Dalam online. Wallahu a'lam. Kita temu pula minggu depan hamba tak ada. Gini. Okey, ni taklimat penting. Minggu depan hamba tak ada. Minggu depan hamba tak ada. Kita akan pengajian kita 9 bulan pula. 9 bulan hari Jumaat. Kita akan baca buku Hikmah Nifas. Kita akan buka kitab Hikmah Nifas. 9 bulan ni start baca. Alhamdulillah ada orang wakaf dah kitab 70 hotel. 70 hotel orang wakaf kitab. Jadi kita akan guna kitab Hikmah Nifas yang diterjemah oleh Ustaz Abu Usamah Al-Bandani. Start baca bila? 9 bulan. Minggu depan hamba tak ada, kita start 9 bulan. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.